Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Mahmud, 05, nama matrik 051505. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah semester 6. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Wasiat dan Hibah sebagai instrumen pengurusan harta pusaka. Pendahuluan. Hibah merupakan pemberian harta yang berlaku semasa si pemberi masih hidup, manakala wasiat pula ialah pemberian harta selepas berlakunya kematian si pewasiat. Dalam hal hibah dan wasiat, Islam menggalakkan umatnya untuk mengurus dan merancang harta dengan baik. Islam juga membenarkan memberikan manfaat kepada orang tertentu melalui wasiat dan hibah. Pelaksanaan wasiat dan hibah ini tertakluk kepada hukum syarak dan tidak boleh diguna pakai sewenang-wenangnya. Hal ini kerana jika berlaku penggunaan sewenang-wenangnya boleh mengundang kekeliruan dan perbalahan di dalam kalangan keluarga. Seterusnya, apakah itu wasiat? Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan 3 iaitu pengertian wasiat dari segi bahasa dan syarak. Yang kedua ialah hukum dan pensyariatan wasiat. Yang ketiga ialah rukun dan syarat wasiat. Yang pertama iaitu pengertian dari segi bahasa dan syarak. Wasiat dari segi bahasa ialah wasiat berasal daripada perkataan Arab iaitu wasa yang membawa maksud janji. Manakala maksud lain bagi wasiat ialah memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau pemberian harta selepas berlaku sesuatu kematian. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, perkataan wasa itu membawa maksud menghubungkan atau menyampaikan. Yang seterusnya ialah wasiat dari segi syarak, membawa maksud pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain setelah kematiannya. Dalam mazhab Syafi'i, wasiat ialah pemberian suatu hak yang boleh dilaksanakan selepas berlaku kematian pewasiat sama ada dalam bentuk lafaz ataupun tidak. Dalam bab wasiat ini, negeri pertama yang menggubal peruntukan undang-undang khusus mengenai wasiat ialah Selangor. Selangor mengubal undang-undang wasiat orang Islam menerusi enakmen wasiat orang Islam Selangor 1999. Kemudian pula diikuti oleh Negeri Sembilan. Selangor mendefinisikan ikrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat menyempurnakan sesuatu bagi tujuan kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan oleh hukum syarak selepas kematiannya. Yang seterusnya ialah hukum wasiat. Dalam hukum wasiat terdapat dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran untuk hukum wasiat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang membawa maksud diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan iaitu tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan saudara maranya secara ma'ruf. Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Seterusnya ialah surah Al-Ma'idah ayat 106 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang daripada kamu menghadapi kematian dan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi ini, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua orang saksi setelah solat agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harta sedikit. Walaupun dia kaum kerabat dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang yang berdosa. Seterusnya ialah hukum wasiat. Hukum wasiat terdapat 5 hukum iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Yang pertama ialah wajib. Wajib berwasiat jika terdapat tanggungjawab syar'i yang perlu dilaksanakan seperti zakat dan haji,
dan pewasiat itu bimbang harta berkenaan tidak habis jika tidak diwasiatkan. Yang kedua, sunat berwasiat jika berwasiat untuk kaum kerabat yang memerlukan sedangkan mereka tidak berhak mendapat harta pusaka, iaitu bukan ahli waris. Yang ketiga ialah harus berwasiat jika berwasiat kepada sahabat handal atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan beramal soleh. Yang keempat ialah makruh. Makruh berwasiat jika pewasiat seorang yang kurang berada dan mempunyai waris-waris yang ramai serta memerlukan harta. Ini bermaksud harta pewasiat itu hanya cukup untuk ahli waris ataupun harta tu tak cukup tapi dia nak berwasiat juga, maka wasiat itu adalah makruh. Yang terakhir iaitu yang kelima ialah haram. Haram berwasiat jika berwasiat kepada perkara yang haram. Seterusnya ialah pensyariatan wasiat. Dalam pensyariatan wasiat ini diperintahkan berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang terdekat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang membawa maksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan iaitu tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan saudara maranya secara makruf. Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Yang seterusnya ialah hadis yang menggalakkan seseorang itu untuk membuat wasiat, yang bermaksud tidak hak atau patut bagi seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan dibiarkan hingga 2 malam, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ialah rukun dan syarat wasiat. Rukun wasiat ada 4, iaitu pewasiat, musi, penerima wasiat, musalahu, harta yang diwasiatkan musabihi, dan sirah, ijab dan kabul. Syarat wasiat ada 4, iaitu yang pertama, pewasiat. Pewasiat hendaklah seorang yang mukallaf, iaitu baligh dan berakal, merdeka dan dengan pilihan sendiri serta pemilik kepada harta yang diwasiatkan. Kalau harta itu bukan milik dia, dia tidak boleh mewasiatkan harta tersebut. Yang kedua ialah penerima wasiat. Penerima wasiat hendaklah diketahui kecuali untuk perkara kebajikan sahaja, dan penerima wasiat itu wujud pada masa kematian pewasiat. Penerima wasiat juga berkeahlian memiliki harta dan bukan waris. Ahli waris, untuk maklumat, ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat. Tak boleh terima wasiat. Yang ketiga ialah harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan sama ada harta alih atau harta tak alih atau manfaat yang bernilai di sisi syarak. Untuk maklumat, harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta pusaka. Yang terakhir ialah sirah. Sirah wasiat boleh berlaku sama ada secara soreh atau kinayah dan sama ada melalui lisan, tulisan atau isyarat. Sekian, wallahu a'lam. Saya, Nurfarina binti Zainuddin, nombor matrik 049962. Kadar harta yang boleh diwasiatkan. Harta yang boleh diwasiatkan adalah terdiri daripada ain harta, sama ada dalam bentuk harta tak alih atau harta alih yang dikenali sebagai mal hakiki atau manfaat yang dikenali sebagai mal hukmi. Kadar harta yang dibenarkan dalam wasiat adalah setakat 1/3 sahaja. Bagaimanapun, kadar harta yang boleh diwasiatkan tertakluk kepada pewasiat sama ada mempunyai waris pusaka ataupun tidak. Jika pewasiat mempunyai waris, maka kedudukan hukum dan kadarnya adalah seperti berikut. Yang pertama, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki dan Zahiri, wasiat yang dibuat melebihi kadar 1/3 harta adalah batal dan tidak memerlukan keizinan waris-waris. Yang kedua, pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, wasiat yang dibuat melebihi 1/3 adalah sah
jika mendapat persetujuan semua waris selepas kematian pewasiat, atau tidak sah jika tidak mendapat persetujuan mereka. Jika sebahagian waris bersetuju dan sebahagian yang lain tidak bersetuju, maka kadar yang lebih daripada 1/3 itu sah setakat bahagian waris yang bersetuju sahaja. Seterusnya, jika pewasiat tidak mempunyai waris dalam pusaka, maka kedudukan hukum dan kadarnya adalah seperti berikut. Yang pertama, mengikut mazhab Hanafi dan Hambali, wasiat yang melebihi 1/3 adalah harus jika pewasiat tidak mempunyai waris atau tidak ada hutang. Malah, pewasiat boleh mewasiatkan sebuah hartanya selepas ditolak urusan pengebumian dan hutang-hutangnya serta tidak memerlukan persetujuan pemerintah. Yang kedua, mengikut mazhab Maliki, Syafi'i dan Zahiri, wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta adalah tidak sah walaupun pewasiat tidak mempunyai waris kerana Baitul Mal adalah waris pada masa itu. Jenis wasiat mempunyai 4. Yang pertama, wasiat mutlak. Yang kedua, wasiat bersyarat. Yang ketiga, wasiat am. Yang keempat, wasiat khas. Yang pertama, wasiat mutlak. Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta diwasiatkan yang mungkin diletakkan oleh pemberi wasiat. Oleh itu, mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini ialah ia akan berkuat kuasa selama-lamanya. Yang kedua, wasiat bersyarat. Wasiat bersyarat ialah wasiat yang mengandungi syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Para fuqaha bersependapat bahawa sah syarat-syarat diletakkan dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarat sama ada dari sudut harta, tujuan atau cara mengerjakan syarat-syarat yang dikenakan, dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya. Sekiranya tidak dipenuhi syarat, maka kesan wasiat terbatal. Yang ketiga, wasiat am. Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat yang berbentuk sedemikian adalah merangkumi kesemua ahli penduduk tempat tersebut sama ada Islam ataupun kafir. Yang keempat, wasiat khas. Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang waris pewasiat. Konsep hibah. Dari segi pentakrifan, perkataan hibah digunakan untuk maksud memberi kelebihan dan kebaikan dengan sesuatu yang membawa manfaat kepada penerima, sama ada yang diberi itu berupa harta atau bukan harta. Namun demikian, apabila merujuk kepada pengertian dari sudut istilah, maka hibah akan dirujuk sebagai harta sahaja. Dari segi fiqh, hibah boleh dirumuskan sebagai satu akad pemberian milik secara sukarela semasa hidup pemilik harta kepada seseorang tanpa pembalasan. Berdasarkan konsep hibah dalam fiqh tersebut, maka pemberian hibah mestilah dibuat secara mutlak tanpa syarat maupun balasan. Pengertian hibah. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah. Seterusnya, hibah pada istilah syarak ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela
terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian milik harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa balasan semasa hidup secara sukarela, bukan mengharapkan pahala di akhirat dan memuliakan seseorang dan menggunakan lafaz ijab dan qabul atau seumpamanya. Seterusnya, hukum dan pensyariatan hibah. Hibah adalah satu amalan yang digalakkan dalam Islam. Hukum memberi hibah dalam segala bentuknya yang merangkumi hadiah dan sedekah adalah sunat berdasarkan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai kedudukan melakukan hibah di sisi Islam. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Sadaqallahu azim. Maksudnya, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada maskah dunia, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Kemudian, menurut pandangan jumhur fuqaha, ayat tersebut menjadi dalil bahawa pemberian yang dilakukan oleh seorang isteri daripada maharnya kepada suaminya adalah harus. Dengan demikian, keharusan mengambil pemberian isteri menerusi hibah merupakan dalil kepada keharusan hibah. Dalam hadis sahih, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW menerima hadiah dan membalasnya. Hibah sangat dituntut dilakukan terutama sekali kepada saudara mara yang terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Amarah binti Bahari, nombor matrik 049956. Saya akan sambung pembentangan rakan saya sebentar tadi tentang rukun dan syarat hibah. Rukun-rukun hibah. Bagi menjalankan pemberian hibah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang perlu untuk dipenuhi agar hibah berjalan dengan baik dan sah. Menurut Al-Syabini, terdapat 3 rukun hibah, iaitu 1. Pemberi hibah, yakni Al-Wahib. 2. Penerima hibah, iaitu Al-Mauhub lahu. Dan 3. Akad ijab dan qabul serta barang yang dihibahkan, iaitu Al-Mauhub. Seterusnya, syarat-syarat. Bagi memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, sesuatu akad hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Bagi syarat pemberi hibah hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan rushd. Pemberi hibah mestilah tuan punya barang yang dihibahkan. Oleh kerana pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya, hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang disukainya, termasuk kepada orang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak. Yang kedua, syarat penerima hibah. Penerima hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja asalkan ia mempunyai keupayaan memiliki harta, sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum akil baligh atau kurang upaya, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa untuk memegangnya. Dengan kata lain,
penguasaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada penerima hibah. Yang ketiga, barang atau harta yang dihibahkan. Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlulah memenuhi syarat yang berikut. 1. Ia hendaklah barang atau harta yang halal. 2. Ia hendaklah sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. 3. Barang atau harta itu adalah milik pemberi hibah. 3. Ia boleh diserah milikkan. Dan keempat, ia benar-benar wujud semasa dihibahkan. Seterusnya yang keempat ialah sirah iaitu ijab dan qabul. Sirah hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Ia tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Yang pertama, ada dan persamaan di antara ijab dan qabul. Kedua, tidak dikenakan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu. Hibah yang disyaratkan dengan tempoh tertentu seperti yang berlaku dalam Al-Umrah dan Al-Rukbah adalah sah hukumnya, tetapi syarat tersebut adalah terbatal. Seterusnya, kadar harta yang boleh untuk dihibahkan. Islam tidak menetapkan kadar atau had tertentu bagi harta yang hendak dihibahkan. Ini kerana harta yang hendak dihibahkan itu merupakan milik pemberi hibah. Maka terpulanglah kepada pemberi hibah membuat pertimbangan terhadap kadar harta yang ingin dihibahkan. Walaupun begitu, Islam menggalakkan hibah diberikan secara adil, lebih-lebih lagi jika diberikan kepada anak-anak. Jumhur ulama' iaitu Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahawa sunat untuk menyamakan pemberian di antara anak-anak dan pemberian yang lebih kepada salah seorang daripada mereka adalah makruh hukumnya. Walaupun pemberian itu sah. Bagi Abu Yusuf, melebihkan pemberian kepada sebahagian daripada anak-anak adalah diharuskan jika ibu bapa tidak berniat untuk menimbulkan bahaya kepada anak-anak yang lain. Sekiranya ibu bapa berniat sedemikian, maka menjadi kewajiban bagi mereka untuk menyamakan pemberian tersebut. Menurut mazhab Hambali, keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak merupakan perkara wajib. Manakala, menurut Imam Malik, tidak boleh untuk memberi hibah semua harta kepada anak-anak sahaja. Seterusnya, hibah pada masa marad al-maut. Perkataan marad al-maut bermaksud sakit yang boleh menyebabkan kematian. Syarat-syarat berikut diperlukan bagi menentukan marad al-maut, iaitu 1. Penyakit itu yang menyebabkan kematian si mati. Penyakit itu menyebabkan kecemasan kematian dalam fikiran si mati. Dan ketiga, terdapat tanda-tanda luar yang menunjukkan bahawa penyakit itu berat. Hibah pada masa marad al-maut ialah pemberian yang dibuat oleh seseorang yang sakit tenat yang boleh membawa kepada kematian. Dalam undang-undang Islam, pemberian itu melibatkan dua jenis undang-undang iaitu undang-undang hibah dan wasiat. Sekiranya pemberi hibah menemui ajal berikutan dengan lafaz pemberian itu, maka pemberian itu samalah seperti pemberian melalui wasiat dan tertakluk kepada hukum wasiat, iaitu 1. Pemberian itu tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati. Kedua, pemberian itu tidak diberikan kepada waris kecuali waris-waris lain telah bersetuju. Walau bagaimanapun, jika pemberi hibah itu hidup, maka pemberian itu termasuk dalam hukum hibah dan tertakluk kepada hukum pemberian semasa hidup, iaitu penyerahan hak penggunaan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Akhir sekali, penutup. Kesimpulannya, perancangan harta pusaka bagi orang Islam seharusnya dilaksanakan dengan baik agar dapat mengelakkan daripada harta pusaka tidak dibahagi dengan jalan yang betul. Hal ini kerana apabila berlaku penangguhan dalam pembahagian harta pusaka, ianya mengakibatkan terjadinya masalah dan krisis dalam institusi kekeluargaan. Bahkan keadaan boleh menjadi semakin buruk apabila terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil harta demi kepentingan sendiri. Oleh itu, instrumen hibah dan wasiat merupakan dua instrumen penting dalam perancangan harta pusaka bagi mengelakkan perkara tidak diingini terjadi.
Kedua-duanya mempunyai kedudukan yang tersendiri di dalam Islam dari segi hukum dan cara pelaksanaannya. Melalui kedua-dua instrumen ini juga dapat mengelakkan daripada terjadinya persengketaan dan pertengkaran di antara sesetengah pihak yang mempunyai hak terhadap harta pusaka tersebut. Sekiranya kedua-dua instrumen itu diuruskan dengan teratur dan menepati kehendak syarak, maka nasib kaum kerabat terdekat yang memerlukan bantuan akan terbela. Begitu juga, kedua-dua instrumen ini boleh digunakan ke atas anak angkat, anak susuan, bapa angkat, ibu angkat dan sebagainya yang mempunyai hubungan kasih sayang yang rapat tetapi tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta pusaka. Hal ini agar mereka juga akan mendapat harta pusaka tersebut yang ditinggalkan oleh si mati. Sekian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.